terima kasih pada soalan di dalam ruangan chat. Baik, kita teruskan. Bila kita tahu bahawa drone ni sebenarnya senang cerita, dia ialah sebuah aircraft yang tidak mempunyai pemandu. Itu pertama. Yang kedua ialah dia boleh dikawal secara jarak jauh ataupun secara automatik. Ini dia punya orang kata definisi yang mudah lah. Jadi kalau alatan tu ada kriteria yang dalam definisi ni, maksudnya dia kita boleh panggil dia sebagai drone atau UAV ataupun UAS. Okey. Sekarang dah tambah dah ilmu sikit kan. Okey, so daripada mana datangnya sebenarnya drone ni? Macam saya dah masuk sikit tadi. Sebenarnya apa sahaja kebanyakan teknologi moden pada hari ini, kebanyakannya dia datang daripada atas asbab peperangan. Atas asbab kita nak pertahankan diri ataupun kita nak musnahkan musuh sebenarnya. Tapi bila kita ada dorongan tu, kebanyakan manusia ni dia akan didorong, dia akan lebih kuat untuk menghasilkan teknologi yang baru dan juga teknologi yang moden lah. Kalau tengok sebenarnya drone ni dia daripada tahun 1850 lagi dah ada. Kalau kita tengok pada tahun 1850 ni orang-orang Austria dia buat belun bom. Dia ikat bom tu, ikat kat belon, dia dah tahu angin tu dia tolak ke arah mana pada sekian musim kan. Dia ikat, dia naikkan belon tu, dah sampai kat tempat tu mungkin ada timer ke apa kan, jatuh. Ataupun sampai satu ketinggian tu belon tu meletup, dia akan jatuh. Itu adalah antara rekod drone pertama dalam dunia kot. Dan kita tengok ini adalah untuk peperangan dan juga kemusnahan tak. Bila tahun 1990 minta maaf. Sebenarnya kalau tengok daripada abad ke-17 ni sampai ke abad ke-20 tak banyak perubahan. Tapi bila kita masuk tahun 1990 kan, tahun 90s, tahun 19 lah 19, teknologi drone ni dia semakin laju pada kadar yang sangat cepat lah. Kalau tengok tahun 1935 dia dah buat dalam bentuk kapal terbang. Yang ni pun tak ada pemandu. Tapi bila tengok tahun 2001 Predator, ni yang tadi itulah yang dalam soalan tadi tu, Predator ni design US, digunakan untuk surveillance. Untuk surveillance, lepas tu dia ada satu lagi model untuk ada senjata. Jadi tahun-tahun awal tahun 1990 hingga 2000 ni kebanyakan ni orang tak terfikir yang bahawa drone ni kita boleh gunakan untuk menambah baik ekonomi, kita boleh menambah baik kualiti kehidupan kita. Kebanyakan dia difikir untuk perang pertahanan diri. Okay? Tapi benda tu benda tu bermula pada tahun 2010. Barulah commercial dan consumer drone ni akan dia mula masuk ke orang ramai lah. Orang ramai baru boleh gunakan drone ni. Itu yang saya pun perasan lah. Saya pun di antara yang bermula lah perasan benda ni pada tahun 2010. Masa tu saya masih di universiti dan waktu tu drone ni dia kebanyakannya di dalam community remote control, RC. Kalau siapa yang pernah main kapal terbang RC, helikopter RC, kebanyakannya antara golongan-golongan awal yang adopt ataupun mula main drone ni ialah di kalangan hobis, orang-orang yang main RC secara hobi lah. Kan dia main helikopter control, kapal terbang control. Dia tengok drone ni boleh kita buat jugalah. Jadi dia buat secara hobi. Itu adalah tahun 2010 dan di dalam masa yang sama juga bila dah nampak golongan orang ramai ni dah mula minat dalam drone, biasanya company-company besar dia akan fikir macam mana nak buat profit daripada situ. Itulah munculnya syarikat-syarikat macam DJI dan juga AR Drone. AR Drone ni datang dulu sebelum DJI. AR Drone ni saya tak ingat daripada Europe ke daripada US. Dia pun buat consumer drone untuk orang ramai. Drone ni untuk research, untuk permainan dan juga untuk fotografi lah. Dan pada akhir 2010 kan, dekad ke 2010 ni kan, jadi dalam 2015, 2016 sampai ke hari inilah DJI sebenarnya dia mengungguli lah dari secara keseluruhan lah untuk consumer dan juga commercial drones ni.
Kalau tengok kan, ke mana-mana pun orang mesti DJI lah. Kan semua orang beli kat kedai boleh dapat DJI. Untuk pertanian pun orang boleh beli DJI. Jadi dia jadi satu brand name yang dikenali ramai lah. Dan dia punya profit pun jangan cakap lah company ni public listed company worldwide daripada China. Jadi kalau kita tengok apa next, kalau kita dah nampak dia punya penggunaan tu makin banyak, makin maju, makin pelbagai. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan lah sebenarnya yang akan menentukan the future, masa depan drone tu. Adakah drone tu akan digunakan untuk kebaikan ataupun drone tu akan digunakan untuk peperangan ataupun pemusnahan. Jadi dengan macam mana nak tahu yang mana lebih baik, dengan ilmu lah. Kan tuan Kalau hari ni kalau tuan-tuan dapat ilmu penggunaan drone yang baik, jadi kita boleh jadikan satu komuniti peminat, enthusiast, peminat ataupun pengendali ataupun practitioner drone ni, dia jadi komuniti yang menarik, jadi komuniti yang positif, dia jadi komuniti yang selamat. Jadi bila komuniti pengguna drone ni dia ada ilmu, jadi government ataupun penggubal polisi dia lebih mudah untuk memberikan kita banyak kebenaran. Tapi tu biasalah human kan. Manusia ni bila dah banyak-banyak tangan, dan tak ada regulation, dan tak ada orang kata apa, penguatkuasaan yang lebih jelas, jadi orang suka-suka hatilah. Dia macam pemandu lah kan, pemandu kat kereta, kat jalan. Kalau tak ada polis trafik, semua macam apa drive kan. Kalau nampak je biru-biru kan, kita ada PDRM dalam ni kan, mungkin kita nampak lampu biru je barulah rasa hati tu nak buat secara nak ikut peraturan apa semua. Jadi sebenarnya ilmu lah sangat penting. Bila kita ada kesedaran bahawa drone ni dia bukan permainan. Pada sekarang ni lah dia bermula pun dia bukan dengan permainan. Dia bermula pun dengan satu alat peperangan, dan kemudian baru dia jadi permainan dan dia jadi alat. Kita kena tanamkan dalam hati apa alat yang kita guna tu ialah sebenarnya benda yang berbahaya lah. Dan diperlukan ilmu dan diperlukan pengetahuan untuk mengendalikannya. Itulah dia punya brief history dan drone, dan juga apa macam mana drone tu boleh efek kita pada hari ini.